tenaga ni ada macam-macam bentuk. Bentuk ini, tenaga dalam bentuk itu, tenaga dalam bentuk ini. Okey. Terdapat pelbagai bentuk tenaga di sekeliling kita. Mari kita kenali bentuk-bentuk tenaga dalam setiap situasi di bawah. Okey. Bentuk tenaga pertama kita namakan sebagai tenaga suria. Nama bentuk tenaga yang pertama, nama dia ialah tenaga suria. Okay, tenaga suria ialah tenaga yang diperoleh daripada matahari. Tenaga daripada cahaya matahari ni memberikan kita tenaga yang kita namakan sebagai tenaga suria ataupun solar energy. Okay. Nombor 2, tenaga haba. Tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Mana-mana objek yang ada kepanasan mempunyai tenaga yang kita sebut sebagai tenaga haba. Contohnya api ada panas kan, jadi dia ada tenaga haba. Arang yang dibakar panas kan, jadi maknanya dia ada tenaga haba. Okay, kalau pegang badan kamu rasa panas tak? Kalau kamu rasa badan kamu ni panas, mestilah panas kan. Kalau kita scan suhu kita tu 36 point, tu kira tinggilah. Bukanlah tinggi sangat, tapi dia ada haba. Maknanya badan kita kan panas, jadi dalam badan kita pun ada tenaga haba. Nombor 3, tenaga cahaya. Tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Apa-apa objek yang memancarkan cahaya, kita panggil dia tenaga cahaya. Okay, maksudnya dia ada tenaga cahaya. Contoh lampu suluh menghasilkan cahaya, ada tenaga cahaya. Lampu kereta menghasilkan cahaya, ada tenaga cahaya. Lampu lilin ada tenaga cahaya. Matahari ada tenaga cahaya. Okay, nombor 4, tenaga bunyi. Tenaga bunyi kita dah belajar hari tu, bunyi kan. Bunyi tu apa? Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Maknanya apa-apa objek yang bergetar, dia ada tenaga bunyi. Getaran pada kerongkong awak akan menghasilkan tenaga bunyi. Getaran pada gitar ada tenaga bunyi. Mana-mana objek yang bergetar ada tenaga bunyi. Ambil getah, gelang getah tu, kamu tarik sikit, kamu petik sikit kan, ting bunyi kan, dia ada tenaga bunyi sebab dia bergetar. Okay. Bentuk tenaga seterusnya ialah tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni senanglah. Tenaga elektrik adalah tenaga yang mengalir dalam litar elektrik lengkap. Litar elektrik, kalau kita buat litar elektrik ni lengkap, switch semua dah tertutup, ada bateri semua dah lengkap, maka dia ada tenaga elektrik yang akan mengalir. Daripada bateri ni mengalirlah tenaga elektrik. Dekat mana-mana litar elektrik yang lengkap, maksudnya kat rumah kita, bila kita onkan switch, maknanya onkan switch lampu, maknanya litar pada lampu tu dah lengkap, jadi dia akan menyala. Bila dia menyala, maknanya pada litar tu sedang mengalir tenaga elektrik, sebab litar itu lengkap. Kalau kita offkan switch, maknanya kita jadikan litar itu tidak lengkap, jadi elektrik tak boleh mengalir dan menyalakan lampu awak. Okey, seterusnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombor 6, nama tenaga ialah tenaga kimia. Tenaga kimia ni kamu pernah dengar tak? Tenaga kimia tu apa? Ni susah sikit. Tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan. Maksudnya dia ada dalam bahan seperti makanan, makanan, bahan api fosil seperti petroleum, biojisim seperti kayu api, tinja kan, gambar najis lembu itu yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, ataupun bateri ni. Semua ni yang dalam ni ada tersimpan satu jenis tenaga yang kita namakan sebagai tenaga kimia. Ni makanan yang kamu makan pagi ni, contoh kamu makan nasi lemak. Nasi lemak itu mempunyai tenaga kimia. Petroleum yang ayah kamu isikan ke dalam kereta, dalam petroleum itu ada tenaga kimia. Apa lagi? Kayu api ataupun tinja, di dalamnya ada tenaga kimia yang tersimpan. Yang kata tinja tu ada tenaga pula, tiba-tiba dia terbakar, tak, dia ada tenaga yang tersimpan. Bila kita gunakan, maka tenaga tu akan digunakan. Kalau tak guna, dia macam tu je lah. Okay, satu lagi ialah bateri ataupun sel kering. Dia ada tenaga kimia yang tersimpan dalam dia. Kalau kita tak buat apa-apa, bateri tu macam tu je lah. Tapi kalau kita sambungkan dengan wire, sambungkan dengan mentol, maka
tenaga kimia itu pun mulalah digunakan. Okey, nombor 7, nama dia tenaga kinetik. Tenaga apa? Tenaga kinetik. Sebut sikit tenaga kinetik. Tenaga kinetik tu apa? Tenaga kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Apa-apa objek yang bergerak ada tenaga elektrik. Contohnya, orang yang mengayuh basikal ni, kaki dia sedang bergerak, jadi pada kaki dia ada tenaga kinetik. Basikal dia pun sedang bergerak, basikal yang bergerak ni pun ada tenaga kinetik. Kamu sedang berjalan, kamu ada tenaga kinetik. Kereta ataupun kereta api sedang bergerak, mempunyai tenaga kinetik, kerana tenaga itu dipunyai oleh objek, sebarang objek yang bergerak, manusia ke, haiwan ke. Contohnya kita sedang sepak bola, bola tu sedang bergerak, bola itu mempunyai tenaga kinetik. Nombor 8, yang ini pun susah juga. Nama dia ialah tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan tu apa? Ini kena ingat, nombor 8 ni penting. Tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada sesuatu ketinggian, diregangkan atau dimampatkan. Contoh objek yang berada pada satu ketinggian ialah bola. Bola kita baling bola naik atas. Ketika bola tu berada di atas, kita katakan dia mempunyai tenaga keupayaan. Faham objek yang berada pada satu ketinggian ataupun kita letakkan buku di atas meja. Jadi dia sedang berada di tempat yang tinggi kan. Jadi kita namakan dia, buku itu mempunyai tenaga keupayaan. Apa lagi objek yang kita letak di tempat yang tinggi? Tinggi sikit je pun ada tenaga keupayaan. Lagi tinggi kita letakkan satu barang, satu objek, lagi tinggi tenaga keupayaan dia. Contohnya, contoh kamu angkat bola, kamu angkat ke atas, kamu pegang, dia ada tenaga keupayaan. Tapi kamu lambungkan lagi tinggi, lebih tinggi daripada kamu angkat tadi, dia pun ada tenaga keupayaan yang lebih tinggi, sebab dia pada kedudukan ketinggian yang lebih tinggi. Satu lagi adalah objek yang diregangkan. Diregangkan contohnya ni, getah ni. Getah ni kalau kita tarik dia ada tenaga keupayaan. Kita regangkan dia ada tenaga keupayaan. Kalau getah tu kita tak buat apa-apa pada dia tak ada tenaga keupayaan. Bila kita start tarik dia, regangkan dia ada tenaga keupayaan. Sama juga ada lagi ialah objek dimampatkan, contohnya spring. Kan, spring yang biasa kita spring ni yang spring kalau kita tarik sama macam getah tadi, dia ada tenaga keupayaan. Lepas tu kalau kita mampatkan juga, ada setengah spring kita mampatkan tu, dia pun ada tenaga keupayaan. Bila kita mampat, kita tolak ke dalam, maksudnya bila kita lepaskan dia akan terpelanting balik kan. Maksudnya dia akan bergerak semula kembali ke bentuk asal. Jadi ingat, tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang tinggi, yang berada pada satu ketinggian. Yang berada pada satu ketinggian. Kedua, objek yang diregangkan seperti getah. Yang ketiga ialah objek yang dimampatkan seperti spring. Jadi hari ini cikgu ajar tiga benda. Pertama, cikgu ajar tadi ialah apakah maksud tenaga. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Apakah sumber tenaga, mana nak dapatkan tenaga. Yang ketiga, apakah bentuk-bentuk tenaga, berapa jenis, berapa bentuk tenaga yang ada. Itu saja cikgu rasa untuk hari ini. Cikgu nak kamu buat ringkasan sikit lah di dalam nota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.